صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني minal muslimin. Sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Tuan Pengurusi serta Jawatankuasa Surah Al-Taqwa, Tuan Imam, Tuan Bilal, Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya sempat dan selamat sampai ke surau yang mulia ini. Alhamdulillah, ini program saya yang keempat kali ini. Ada satu lagi selepas ini. Dan sebelum datang ke pagi, saya berada di PPF KWSP Jabat, berjumpa dengan chairman dia, pengurusi dia, Tan Sri Samsudin, mantan KSN, Ketua Negara. Beliau ini dilantik sebagai pengurusi Majlis Perpaduan Negara, di mana saya pun duduk sebagai salah seorang ahli majlis, dan majlis yang menggabungan antara mereka yang beragama Islam dan mereka yang bukan beragama Islam. Tapi ini saja perlu berjumpa dengan Tan Sri, nak minta kalau boleh tambahkanlah bilangan ahli majlis yang beragama Islam. Majlis ini yang akan menasihatkan, yang membawa Perdana Menteri untuk apa-apa hal berkenaan dengan isu-isu perpaduan dan perkauman di negara kita. Dan yang mewakili mereka yang bukan beragama Islam semua ni siapa? Mereka-mereka yang mewakili badan-badan agama bukan Islam. Jadi insyaAllah, jadi takut kita ni semua baik setuju wajib dia ikut majoriti. Majoriti ada bukan Islam, tak mampu kita dah dengar dah. Kalau boleh dalam borang-borang semua jangan ada perkataan bangsa dan anak kita bawa itu. Kalau boleh agama pun tak payah hubung lah, dia kata. Kita bukan nak agama bangsa, kita nak bersatu padu, dia kata. Tapi dalam bersatu padu pun dia kata apa? Kalau pangkap bangsa kamu sendiri. Mungkin perpaduan cakap macam tu. Mana nak jadi perpaduan kan? Ini tak kena pada konteks lah. Alhamdulillah, pada malam ni saya dah minta izin pada Tuan penganjur majlis pada malam ni untuk balik awal. Saya pun dalam keadaan bermusafiran, bukan nak balik, nak sambung lagi journey dalam perjalanan. Dan insyaAllah saya ingin berkongsi satu pengalaman berlaku kepada saya beberapa hari lepas. Beberapa hari lepas dalam perjalanan saya pulang daripada pantai timur nak datang kemari. Saya dalam kapal terbang. Dalam kapal terbang, sebelah saya duduk seorang yang bukan beragama Islam, dan dia keturunan Cina. Dan saya tahu dia seorang yang beragama Kristian, sebab di tangan dia pegang Bible. Pegang Bible, saya tahu lah. Tapi bagus orang Kristian ni, walaupun dia ni seorang pendakwa Kristian itu bukan, dia selalu teringin sangat nak berkongsi, ya, ataupun nak, bukan nak menyebarkan, nak menyampaikan, itulah, menyampaikan agama mereka kepada siapa juga mereka jumpa. Kenapa? Sebab dalam Bible itu ada satu kalimat dalam Bible disebut apa? O ye who believe, wahai orang-orang yang beriman. Ini terjemahan dia lah dalam Bible. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Nabi Sallam, bukan agama dia lah. O ye who believe, go unto all nations, pergi kepada semua manusia and baptize them in the name of the Father, the Son and the Holy Ghost. Pergi baptiskan mereka, Kristiankan mereka dengan sebut nama Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus. Ya, sebab tu orang Kristian tengok ini lebih agresif. Bab dakwah Kristian ni kita kata mereka ni nak merosakkan akidah agama lain dan sebagainya. Bukan. Itu seruan agama mereka macam tu. Mereka baca Bible, mereka beriman dengan kitab, mereka beriman dengan Tuhan mereka, dan mereka pun buat apa yang mereka anggap Tuhan mereka suruh buat. Ya, ni. Sebab tu mereka Masya Allah, dia saya pakai kopiah macam ni pun, dia boleh sebut Jesus came to love you, dia kata. Dia boleh cakap macam tu, dia kira respect lah kan. Kita pun bergetar-getar nak cakap, orang tengok orang tidur dah. Kita nak cakap, kita tengok dah tidur dah kan. Masya Allah.
Boleh sebut macam tu. Bila saya dengar je macam tu, saya seronok betul. Dia kata Jesus came to love you, dia kata. Saya kata yes brother. Ya, of course I love Jesus too, dia kata. Saya pun love Jesus, saya kata. Ya, Jesus Nabi Isa AS kata saya pun love Jesus. Dia terlihat mata dia sebenarnya. Dia betul, dia kata pakai pulpen dengan saya pun. Kata I love Jesus too, dia kata. Dan saya kata apa? Brother, do you know I'm a Muslim today because I follow Jesus. Saya hari ini beragama Islam kerana saya follow Jesus. Lagi terlihat macam dia. Ya, kalau saya diam dia akan cakap, saya tahu. Ya, jadi saya pun ambil peluang. Do you know Father? In your Bible, saya kata, it is said Jesus fall on his face to the ground and worship his Lord. Ya, dia kata Bible kata apa? Jesus sujud dan menyembah Tuhannya. That's how we pray, Father. That's how we pray, brother. Dia kata. Dia kata the Bible says that Jesus was circumcised when he was 8 days old. 8 hari Nabi Isa AS berkhatan. I'm circumcised. And you? Jesus sesama dia punya disciple dia punya pengikut dia. Jesus Nabi Isa AS dia bagi salam. Shalom alaikum. Ini bahasa Arab lama lah. Itu cara dia. Orang jawab alaikum bishalom, dia kata. Ya. Today that's how we give salam, greetings to our brother Muslim brother all over the world. We say assalamu alaikum like how Jesus used to say. We say it in Arabic, but he say in another language, Hebrew language. That's the difference, brother. Do you? Dia kata. Bagi salam. Bagi satu dua sebut, dia terus tukar subjek. Where do you think MH3 and mana pergi kapal terbang? Dia pergi dia buat. Kenapa saya sebut ini? Kadang-kadang ya, bila kita dengar orang sebut tentang agama lain, sebab saya datang daripada asalnya bukan beragama Islam, kemudian mencari sedang berunding tentang mana satu agama nak masuk ni selain daripada agama Islam. Bukan nak masuk Islam, mana satu agama nak masuk agama Buddha ke, nak masuk agama Kristian ke, atau nak jadi ateis ke, apa nak jadi. Tapi langsung tak terlintas, pernah tertimbang-timbangkan jatuh. Tapi kadang-kadang bila saya pergi tanya kepada orang Islam, kadang-kadang saya tanya, Tuhan ada berapa? Tuhan ada satu, mereka jawab. Saya tanya, Tuhan kamu dan Tuhan kami ini sama ke tak sama? Tak sama, dia kata. Saya, kalau pagi tadi, saya di Jabatan Mufti Selangor, saya ada 2 orang memohon nak keluar agama Islam. Dan dua-dua pun nak masuk ke agama Hindu. Saya pun tanya kat dia, Tuhan ada berapa? Dia pun jawab, Tuhan ada satu. Saya tanya kat dia, Tuhan yang kamu sembah, Tuhan yang kami sembah ni sama ke? Dia pun fikir. Dia lah bukan kali kita berjumpa pun, kita pun dah terangkan apa siapa Tuhan dalam agama Islam. Dia pun fikir. Dia kata tak sama. Tapi kamu kata Tuhan satu. Ya, saya pun baca dari kitab Hindu. Tuhan Hindu kata apa dalam kitab Hindu? Ingam Ibn yang 40 tahun dulu kitab Hindu sebut apa? Tuhan itu Esa. Ini bahasa Sanskrit. Tuhan yang mana yang Esa? Nastasya Pratima Asti. Tuhan dengan Tuhan kata apa? Nah, tidak sekali-kali kamu boleh melihat wajah aku dengan mata kamu. Ya, Tuhan sebut. Dan Tuhan sebut apa dalam kitab Hindu? Jangan buat sesuatu dengan tangan kamu yang namanya asam putih. Asam putih maksudnya apa? Asam putih maksudnya buat macam meja atau kerusi dan menyembahnya. Kamu akan dicampakkan dalam neraka, dalam kegelapan disebut. Dan jangan kamu buat sang putih. Jadi asam putih sekarang sang putih. Sang putih maksudnya apa? Buat macam manusia, buat macam binatang, buat macam pokok dan sebagainya dan menyembahnya. Kamu akan dicampakkan bahagian bawah dalam kegelapan disebut. Kita Hindu sebut. Ya, antara sebab kenapa boleh terganggu, terkacau akidah Hindu saya pasal ni dah. Saya terjumpa betul-betul sebab saya dulu anggap Tuhan saya ramai, tapi kita kata Tuhan satu. Ya, dulu saya nampak Tuhan saya nampak tu, nampak. Tuan-tuan pun nampak kan Tuhan ini. Ya, kalau lalu depan berhala kita nampak kan Tuhan ini kita nampak. Tapi Tuhan kata kau tak boleh nampak aku dengan mata kamu. Kamu tidak boleh melihat wajah aku dengan mata kamu. Yang kita nampak apa? Confirm bukan Tuhan, bukan kita kata. Kitab dia kata macam tu. Ya, sekarang jawab siapa Tuhan kamu? Dia fikir. Dia kata memang Tuhan tak nampak, dia kata. Ya, tapi ialah kalau bagaimanapun walaupun diterima apa kita sebut, tapi hidayah tu Allah dah belum bagi balik. Dan kita doa orang macam ni kesian.
Saya dulu amat berluat tengok orang datang mengumpul Islam. Kena 12 tahun dah buat kaunseling di Negeri Sembilan, Jabatan Umum Negeri Sembilan, di Jabatan Umum Islam di wilayah Kuala Lumpur. Saya mula-mula saya pergi dalam penuh perasaan marah, benci, berluat. Tapi sekarang ni look forward. Tunggu ni Jabatan Umum mana-mana telefon je, bro, ada berapa orang besok nak jumpa. Okey, datang. Mampu datang. Lain-lain semua potong cancel. Sama, malam ni pun cancel. Pasal apa? Nak pergi prepare besok. Nak kata, pasal apa? Dapat peluang cakap kepada seorang, nak bagi ajak dia balik kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan tuan-tuan, kalau anak kita tiba-tiba pergi ke benda yang kat sini yang ICT ya. Saya tak pernah pergi. Minta ampun lah, dulu di Malaysia tak pernah sampai lagi. Mungkin pernah dadu tu ada dah. Anak saya selalu sebut, bapak jom pergi ICT, sebut-sebut sampai dia besar dah tak. Belum sempat nak buat mungkin cuti ni lah kot. Contoh anak kita pergi jalan-jalan ke ICT, tiba-tiba tengok, hilang kejap. Hilang kejap. Kejap mana? Kejap seminggu, sebulan, setahun hilang. Tiba-tiba lepas tahun ada orang bawa, Haji, ni anak Haji ke? Saya nak ambil balik. Saya jumpa ke ICT. Lepas tahun, macam mana perasaan kita akan? Yang bagaimana perasaan kita lah, anak kita pergi belajar pun, dia pergi belajar, pergi polis sebulan balik, setahun balik, lepas satu semester balik pun seronok. Mak bapak dia nak terima anak tu balik kan. Apatah lagi kalau anak itu hilang, jumpa balik, bagaimana perasaan ibu bapa dia? Bayangkan ya, seorang yang dulu beriman kepada Allah, tiba-tiba dia kata dia, aku tak nak Allah, Allah semua mengarut. Benda ini kata-kata dia orang. Dia nak ambil benda lain sebagai Allah, Tuhan dia, sebagai ilah dia. Kemudian dia balik kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pula bawa dia balik kepada agama Allah. Bagaimana akan perasaan Allah Subhanahu Wa Taala? Karena kalau kita berfikir macam tu, saya kalau nak tak nak aku punya pasal, itu bukan aku punya pasal. Pasal apa? Allah sebut laisa alaika hudahum. Ya, bukan kamu bagi hidayah kepada mereka, walakinna Allah yahdi man yasha. Kata aku bagi hidayah kepada siapa yang aku mahu bagi, Allah kata. Jadi kerja kita sekurang-kurangnya bagi tahu. Saya bukan ajar dia, bro, sain orang ni, mana MLM ke apa ke, sain untuk. Bukan. Ya, sejam dia boleh duduk depan saya dan boleh dengar. Dia tak ada pilihan lain kerana apa? Dia perintah mahkamah. Sebab dia mohon keluar Islam di mahkamah perintah dia untuk pergi apa? Runding cara ataupun penasihat akidah, ataupun disebut juga sebagai counseling. Ya, dia datang duduk, seronok saya. Dia seronok. Kalau panggil Hindu kat luar, Cina kat luar, dia main aku nak cakap pasal agama, dengar. Dia kata bukan loss, dia kata lebih pelanggur kan. Tapi ini Masya Allah, Allah bagi peluang untuk saya punya seronok kan. Sebab tu langsung tak rasa penat. Seronok kan, besok dah lebih best. Pagi 8.30 sampai 10.30 saya di Institut Latihan Islam Malaysia di Bangi, yang bentangkan peta kerja agama Hindu dan ancaman daripadanya. Teroris itu. Tajuk dia bagi dari budaya ya. Bagilah macam mana kita dakwah agama bersorong jadi kan. Itu okey. Lepas tu 11 subuh besok saya di Jambi. Belakang mari ke Jambi, depan Masjid Negara ada 2 orang. Ni dua-dua nak masuk, satu nak masuk agama Buddha, satu nak masuk agama Kristian. Pukul 2.30 petang. Lepas itu balik ke Masjid Putrajaya, Masjid Putrajaya. Ya, 2 jam lagi agama Hindu dan kehidupan selepas mati. Itu rumah 300 orang kaki tangan kerajaan. Tak tahu, dia tak tahu kenapa pasal berapa mati. Pasal apa dia tak tahu kan. Dan sebut Masya Allah, bila sebut kenapa yang hak yang datang dengar ni, saya seronok pasal apa, ramai-ramai dengar seorang balik buat kerja ni pun balik modal tuan-tuan. Kerana balik modal kepada kita pun kita. Sebab kenapa orang Melayu, kita semua dah orang Melayu kan, orang masalah kan, kenapa orang Melayu tak buat kerja dakwah? Jawapan yang paling mudah, sebab tak ada idea macam mana nak buat kerja dakwah. Itu aja lah kan. Itu aja. Dan sekarang Alhamdulillah kita buat seluruh negara, kita buat apa? Ada DGNM, dakwah dalam masyarakat majmuk. Ada IDT, interaktif dakwah training. Ya, kawan saya dulu pernah sampai juga, sahabat Syafirin. Ya, dia pun ada, dia punya dakwah training dan sebagainya. Hari ini pun dia buat latihan dakwah di mana? Di Masjid Negeri Shah Alam. Ya, maksud Alhamdulillah seluruh negara hari ini tengok tempoh dia dah berubah dah, tempoh dakwah. Ya, sebab tu ya saya tengok sekarang ni pengislaman, kalau di negeri Islam tahun lepas saja yang meningkat daripada 1,000 lebih kepada 2,200 lebih kan. Ya, tahun lepas. Ya, tahun ni insya-Allah doa lagi kita boleh sampai ke 3,000 tu, alhamdulillah. Pasal apa? Orang dah bergerak. Kalau dulu orang misalnya telefon, Ustaz Fitri, tolong mai. Kenapa? Malam ni ada orang nak masuk Islam. Datang, kita
kita bersyahadakan, kita pun balik. Kan? Sekarang orang langsung dah panggil. Langsung dah panggil kita dah. Pasal apa? Masing-masing dah tahu dah macam mana cara nak buat. Ini yang kita mahu. Ya, kita syahadakan. Syahadakan mana? Bukan bagi jawatan agama. Syahadakan di surau kita atau masjid kita. Esok bawa 2 orang bawa didaftarkan di jabatan agama Islam atau majlis agama Islam. Kenapa saya buat? Saya mula benda buat macam bila awal 90-an saya buat ini. Bila orang nak masuk Islam, saya buat di masjid. Saya buat di surau, tempat dekat di mana orang yang nak masuk Islam tinggal. Ya, memang banyak ramai yang fitnah lah. Fitnah saya pula waktu berhenti kerja, buat kerja macam ni. Dah lah, tu kerja manager kat bank, berhenti buat kerja macam ni. Kan orang kata apa, orang cari makan macam ni sekarang. Langsung tak pernah bawa tabung tuan-tuan. Ya, kemudian orang kata apa, oh dia buat macam ni, besok dia pergi masjid lain, bola sama, orang yang sama, macam-macam fitnah. Saya Alhamdulillah bulan lepas, ya, pegawai daripada Majlis Agama Islam datang ke masjid saya, ada ceramah di masjid saya. Dia kata apa, di negeri Selangor terdapat 28,000 saudara baru mualaf yang berdaftar. Kita nak jaga semua, tak larang ada 1000 orang, ada beberapa ribu, mana boleh. Dia kata masjid sekarang tolong ambil peranan. Itu yang saya buat dulu. Kerana Alhamdulillah kalau kita mengambil peranan, maka sab-sabsoi settle masalah. Hari ini, Masya Allah, kadang-kadang saya pergi ceramah mana-mana, dia pun kata, Ustaz jangan balik dulu. Kenapa? 3-4 rumah selang masjid ni, ada orang seorang ni nampak macam dia ikut Hindu, ikut Kristian. Apa kamu buat? Apa kamu buat? Saya tak ada kerja lain kan nak buat. Tanpa saya sebut macam tu, syukur Allah pilih saya untuk kerja ni. Nak sebut kenapa kita langsung tak tergerak. Apa benda nak buat kadar dia. Bukan tak nak buat, cuma tidak ada idea. Itu saja. Itu yang kerja kita buat. Kita pergi bagi tahu orang, buat gini-gini. Alhamdulillah mudah. Hari ni saya dapat seronok bila dapat SMS. Orang sekarang WhatsApp kan, hantar gambar siap. Malam tadi kami dah syahadakan seorang, tengok dia voice dapat. Itu seronok, sejuk hati kita tengok macam tu. Kadang dulu langsung dah kita pula pergi Pinang, pergi Pulau Pinang nak Islam orang, pergi Johor Bahru nak Islam orang, satu masa dahulu. Tapi hari ini tengok laporan saya sampai, kita pun ada syukur, Alhamdulillah Melayu sudah berubah. Melayu, ya, orang Melayu sudah berubah. Bukan semua lah, hampir semua Melayu lah. Walau bagaimanapun ada segelintir lagi masih perlu diubah. Alhamdulillah, ya, bila saya sebut tentang, bila cakap tentang agama-agama lain, memang pernah ada satu tabu kata orang putih. Tabu ni apa tabu ni? Entah ya. Satu dogma ataupun sebagainya, satu rasa tak boleh. Padahal dia tak boleh. Tabu ni macam tak boleh lah, hai jangan cakap pasal ni. Dia hai diam. Cakap orang cakap pasal agama dulu lah. Cakap pasal Islam boleh, cakap agama lain. Nama tak orang cakap macam tu. Ya, pasal apa? Tak habis mengaji Quran. Ya, Quran khatam dah, baca Quran jadi juara tilawah Al-Quran, tapi tak faham. Tak faham apa Allah sebut dalam Quran. Saya sebut kenapa? Ya, saya pun pernah terasa macam tu bila masuk agama Islam. Masya-Allah tuan-tuan, saya dulu banyak hafal. Ya, kitab-kitab Hindu ni lah kalau bicara keagamaan, nak buat mentera puja, bagaimana imankan sembahyang, kena hafal. Bahasa Sanskrit pula tu. Bahasa bukan bahasa komunikasi, bahasa Arab, bahasa komunikasi, Sanskrit bukan bahasa komunikasi. Sampai hari ini banyak benda yang saya sebut dulu, sampai hari ini saya tahu mana itu. Hindu ialah Sanskrit tu. Ya, sebab sayang. Tapi hafal, kenapa hafal? Pasal minat pendalam begitu. Ya, kalau dulu anggap itulah agama yang benar. Belajar siang malam berguru, hafal, dan boleh mengimamkan sembahyang dan agama lama saya. Sampai bila dah masuk agama Islam, kadang-kadang dia lalu dia kadang-kadang masa tidur ganggu, benda terganggu. Ya, saya punya risau macam mana yang Allah nak bagi lupa benda-benda ni. Kali pertama pergi dalam, pergi umrah, lepas saya doa, ya Allah bagilah lupa benda-benda ni semua. Syukur Alhamdulillah Allah tak bagi saya lupa semuanya. Dan kenapa saya kata gitu? Bila saya baca Quran. Cuba tuan-tuan balik rumah tengok surah Ali Imran. Ya, surah yang ketiga ayat yang ke-64. Ya, Ali Imran ayat yang ke-64. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, Allah sebut apa? Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitab ta'ala kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Masya-Allah, Allah sebut, wahai ahli kitab, mari kita cari persamaan antara kami dan antara kamu dalam kitab kami dan kitab kamu. Allah anjurkan kita supaya kita jangan pergi cari perbezaan dengan orang lain, cari persamaan. Persamaan apa? Illa na'budu illallah.
Kalau kita mereka sebut sembah, kalau Quran sebut apa? Sembah. Jangan sembah selain daripada Allah, kita ambil. Kalau kita mereka pun sebut macam tu, sebut. Even kita Hindu sebut. Saya sebut kita Hindu kenapa? Baru-baru ni ada satu seminar antarabangsa dan satu membentang kita kerja cantik orang membentang kata apa? Seorang Syekhul Islam Al-Biruni, semua kenal Al-Biruni. Dalam kajian pada lama dulu dia buat kajian agama-agama budaya di India. Al-Biruni kata apa? Banyak terdapat bukti-bukti dalam kitab Veda, iaitu ada unsur-unsur tauhid di dalamnya. Dan dia kata apa? Mungkin ini telah diwahyukan kepada seorang Nabi yang telah mengajarkan kepada mereka. Dan dia kata apa? Kitab Veda ini pun boleh dimasukkan, orang yang membaca mengikut kitab Veda ini boleh dikategorikan sebagai apa? Sebagai ahlul kitab. Itu pandangan. Tapi di negara kita dia sebut ahlul kitab. Ya, negara kita letakkan dua orang, kita ikut sebuah Quran. Tapi pandangan ini kata apa? Ahlul kitab bukan dua, lebih daripada dua. Kalau macam itu, saya pun kira ahlul kitab juga. Kita Hindu lah. Dan ambil mana-mana bersamaan. Saya mula-mula masuk agama Islam, balik rumah beritahu ke mak saya, mak, kenapa mak buang masa sembah batu ni semua? Apa benda batu ni boleh buat mak? Mak saya kata apa? Ada kau sampai minggu depan baru buat ubah bendanya. Hari ni mentang-mentang orang masuk Islam kata benda tu batu ya, dia kata. Ya, ini metodologi tak betul ya. Dan saya bila buka mulut, tahu mak saya berkata, shut up you. Tu. Masa ini orang kira pelajaran sikit lah kan adik saya. Buka je mulut, nak minta air pun dia kata shut up you. Macam tu. Dia tak nak saya cakap apa-apa pun tentang Islam. Dia rasa ialah semua dalam keadaan masih berkabung waktu saya masuk Islam. Mereka sedih, ya, marah. Mereka rasa saya ini memalukan mereka. Ya dah, kalau kita nak bayang takut saya sebut. Kalau ada orang dalam keluarga kita sedang kita keluar Islam, macam mana perasaan kita? Sama juga lah perasaan mereka lah kan. Mereka tak faham. Kalau mereka faham macam hari ini, alhamdulillah. Dan saya boleh cerita dekat ada orang masuk Islam, saya boleh cerita dekat mak bapak dia orang. Sebenarnya agama Islam ini. Dia kata kalau macam tu tak apa dah elok. Dia kata apa. Itulah agama yang anak cik nak masuk. Anak cik nak masuk. Tak apalah. Agama baik kan, tak apalah. Cik jaga dah lebih baik. Dia kata bila bagi kepahaman, no problem. Manusia menentang kenapa? Kenapa manusia tak nak berubah? Yang tak nak berubah, maksud berubah dia tak nak terima keputusan anak dia nak masuk Islam. Kenapa tak nak terima? Takut dia perubahan anak dia kepada agama Islam ni akan membawa bencana kepada anak dia dan juga pada keluarga. Banyak pernah berlaku orang masuk Islam, lepas dah masuk Islam bankrupt. Ya, bankrupt, orang tipu dia. Bukan orang Islam tipu, orang Islam tipu dia. Kadang yalah, nak kata macam mana Islam macam tu kan. Ya, lepas masuk Islam, isteri pula, isteri yang asal Islam pula lari dengan laki-laki lain. Kampung saya sebut. Ini kes yang datang mohon keluar Islam macam tu. Hari ni seorang nak keluar Islam. Kenapa dia nak keluar Islam? Sebab dia dah masuk agama Islam, isteri pula kata apa? Kau ceraikan aku. Dia mati-mati. Ya, dia masuk Islam dah lepas 7 tahun isteri kata ceraikan. 7 tahun isteri minta ceraikan aku. Ceraikan aku. Nailah dia kata okey, dia kata berapa? Lepas tu, lepas 2 tahun sekarang dia buat apa? Dia nak mohon keluar agama Islam. Dia kata aku masuk Islam masa aku nak kahwin dia saja. Dia punya niat masuk Islam saja, aku masuk Islam kerana kahwin. Macam tu. Kerana dia kata aku tak lagi berkahwin, jadi aku nak keluar daripada agama Islam. Ini punca ni pasal apa? Punca balik kepada kita. Kadang-kadang mungkin mereka jiran kita, kawan kita kata apa? Masuk Islam, alhamdulillah. Satu lagi fenomena yang berlaku sekarang ni, kita ni nak cari pahala. Jumpa aja orang, jumpa macam dia senyum kat kita, dia ada harapan masuk Islam. Terus bawa dia ke jabatan agama, terus Islamkan dia. Kadang-kadang dia dalam keadaan tak bersedia. Tadi saya jumpa seorang lagi macam tu. Dia kata sebenarnya orang yang Islamkan saya ni, dia nak kerja sangat pahala Ustaz. Dia tahu aku masuk Islam, dia masuk syurga. Dia langsung tak nampak aku ni bersedia ke tak ada. Dia cuma-cuma saya bilang Ustaz, saya rasanya terperangkap macam apa kalau dia mengawal lagi ke dia. Aku nak jaga hati kau, aku dulu diam yang bersyahadat, aku pun syahadat. Dia bagi kat Islam, aku ambil. Sekarang rasa aku tak boleh, jiwa aku tak boleh nak terima lah Ustaz. Lepas apa? 5 tahun. Dia nak keluar daripada agama Islam. Ini kesilapan selalu kita buat. Kalau kita lepas masuk Islam, kita apa? Ambil wudu macam ini. Ya, solat gini. Itu yang kita ajar. Doa dia tekan masalah fiqh, langsung tak ajar tentang bab tauhid ataupun akidah. Nabi 13 tahun Nabi di Mekah buat tulis. Nabi bagi solid apa dia? Bab-bab tauhid di kalangan sahabat-sahabat. Ya, fi awaludin
ma'rifatullah. Bagi mereka faham siapa Allah, bagi mereka cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab tu saya kalau dulu orang ajar sifat 20, saya jangan saya allergic lah. Ya, saya kata manalah ada sifat 20 semua. Saya mengajar mu'alaf di tempat saya butuh huruf. Ajarlah, dah berapa tahun dah, berbelah-belah tahun dia belajar sampai hari ni. Tadi sifat 20, satu pun tak dapat. Satu pun dia tak disebut. Kenapa dia disebut? Ya, aku jangan tanya ustaz, dan itu jawapan dia. Tapi kalau ajar dia, belum kita pergi mencuri, tak boleh ustaz. Kalau orang nampak ambil sajalah. Ustaz, Allah nampak ustaz. Dia tahulah tu. Dia faham. Dari praktikannya dia faham. Tak boleh menipu ustaz, Allah maha mendengar ustaz. Dia faham. Tapi tadi sifat 20, taubat dia tak boleh nak jawab. Nak kata macam mana tak sah agama dia. Ya, nak bagi faham pada diri kita lah kan. Ya, kadang-kadang kita pergi tengok saudara baru, Allah wujud, maksudnya ada, lawannya tak ada. Tanya balik, ya ustaz, Allah ada ke tak ada? Mana nak bagi faham. Ya, saya minta ampun sempurna. Saya syukur alhamdulillah kepada Allah tuan-tuan guru kita. Kadang-kadang orang minta coklat, kita kuning dan tukar jadi coklat. Dia buka, dia ajar tauhid ke akidah, Masya Allah. Allah maha besar. Ya, kadang-kadang mualah di depan dia pun dah bayang besar macam mana. Macam betul ke, macam mana. Ya, nak sebut. Ya, sekarang kan kita punya canggih dah pakai benda ni kan. Kita pun main tekan saja, dia tunjuk. Inilah bumi kita ni. Bumi kita sedang duduk ni. Bumi kita sedang duduk, jangan cakap berputar. Bumi sedang berputar. Bumi ni bergerak atau bergerak? Bergerak. Ya, bergerak. Berapa masa bumi berputar ni? 24 jam. Satu putaran 24 jam. Ya, kemudian sambil berputar, bumi sedang mengelilingi matahari. Satu pusingan berapa lama? 365 suku hari. Ya, 365 suku hari. Jadi bumi confirm bergerak. Berapa kelajuan bumi kita sedang berputar? Apa jawab kita? Jawab, tahu aku tanya soalan. Berapa kelajuan bumi kita sedang berputar? Berapa? Apa hadiah ni? Bagi hadiah lain kau. Berapa? Ya, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah dengan kemajuan sains yang ada hari ini kan. Ya, macam daripada kira-kira tu ada dapat bumi berputar dengan kelajuan 1606 km sejam. Kita bulatkanlah 1600 km sejam bumi kita sedang berputar. Bumi yang kita sedang duduk ini sedang berputar dengan kelajuan 1600 km sejam. Tuan-tuan rasa macam bumi ini bergerak ke tak bergerak? Masya-Allah, saya nak kapal terbang maupun balik luar negeri. Kepala kata we are flying at a height of 36,000 feet above the sea level at the speed of 900 km per hour. Saya pakai itu. Sebelum kapal terbang ni dah sebelum tu. Masa bila dengar tu laju macam tu, masya-Allah. Kalau kita balik laju pun 180, paling laju lah. Ini 100 km sejam. Laju kapal terbang. Kalau tak tahu tak apa, tapi tahu kelajuan ni kita rasa semacam bumi kita lebih laju daripada kapal terbang. Langsung tak rasa apa. Siapa yang buat kita rasa apa? Siapa yang buat langsung tak rasa apa-apa boleh? Siapa? Subhanallah, kata Allah maha besar. Hebatnya Allah buat bumi bergerak, dan kita pula langsung tak rasa bumi sedang bergerak. Ini hebat nak bagi faham, bukan pada mu'alaf. Kalau ustaz-ustaz tadi boleh pakai tunjuk itu, kan seronok kita. Contoh kejadian manusia. Ya, Allah kata apa? Kami jadikan semua ni daripada air. Dia kata, tunjuklah macam mana daripada air manusia ini terjadi. Quran sebut dengan detail. Hari ini orang kata apa? Embryologi. Kadang nak belajar doktor, ada belajar embryologi, kena wajib belajar. Tapi Quran sebut dengan detail 1400 tahun dahulu, bila belum ada lagi penemuan sains. Allah maha besar. Ya, macam mana agar tauhid kita, akidah kita waktu itu melihat kejadian-kejadian ya, yang Allah jadikan macam bertambah iman ke atau hilang iman kita. Yang kata Allah, yalah kitab-kitab juga kan, tapi Allah dah bagi macam-macam benda cantik kan. Pakai dah. Aku bilang ada juga sebut macam tu. Hari ni haji naik kapal terbang tak bilang apa. Minta maaf lah saya sebut, jangan cakap macam tu lah. Saya masa zaman mula-mula saya masuk universiti, mula-mula ialah komputer ni ada komputer. Dan mula-mula besar tu Masya Allah.
Sekarang ni komputer masuk ke tangan saya, pegang ke tangan saya, betul. Boleh hantar surat, bercakap dengan kawan saya ke keluarga kampus semua. Masya Allah. Saya nak hantar surat pakai tangan dia. Jadi dulu mula-mula type lah kan. Surat tu pula gitu kan kereta. Sekarang Masya Allah, hantar surat, tengok je. Dalam kereta boleh tengok surat. Dan ambil bawa kereta boleh hantar surat. Dan subhanallah. Ya, jangan nak kata bid'ah. Dan nak kata ini benda-benda yang hari ini kita dulu gunakan dalam dakwah kita kepada mereka yang bukan beragama Islam. Saya mula dengan sebut tadi tentang agama Kristian. Salah satu perkara yang kita bincang petang tadi, bila sebut tentang, saya dulu dalam satu lagi jawatan kuasa mempromosikan keharmonian antara penganut agama di Malaysia. Itu pun satu lagi jawatan kuasa campuran Islam dan bukan agama Islam. Sepatutnya mempromosikan keharmonian, tapi kita dulu selalu berkata pasal isu-isu agama. Ya, bukan kita timbulkan isu agama, sebab bagi mereka yang bukan agama Islam itu satu platform yang terbaik. Kenapa? Menteri selalu ada dalam masyarakat. Bila menteri ada, itulah platform yang paling terbaik. Mereka nak buat apa tuntutan, itulah masa dia bagi mereka. Sampai ada tuntutan kata apa, mereka perjuangkan hak asasi manusia. Dan saya pun sokong. Dia kata hak asasi untuk orang yang berarak ke apa, okeylah saya sokong. Tapi hak asasi apa? Asasi jangan letak dalam mic card tu agama Islam. Ya, anak-anak lahir tak usah letak agama dalam suratnya, sehingga kelahiran mereka. Hak asasi. Umur sehingga 18 tahun, jangan paksa anak-anak kita ambil agama. Ya, bagi peluang kepada mereka. Lepas 18 tahun, biar mereka pilih agama mereka. Hak asasi. Dan setuju kan kita? Ya. Saya Allah Ta'ala ujikan sahabat-sahabat ni. Ya, sebab tu sebut, ya, sebab tu antara sebab, salah satu sebab kenapa kalimah Allah ya ditolak. Ya, banyak orang mungkin dah bincang tentang kalimah Allah di sini. Masing-masing ada pandangan. Saya pun ada dua pandangan. Ya, kalau saya jumpa seorang-seorang orang tanya apa pendapat tentang kalimah Allah, no problem. Kalau seorang nak pakai, tak ada masalah. Tapi kalau secara besar, kumpulan besar, mereka nak gunakan kalimah Allah, apa motif mereka? Antara alasan apa? Tengok Sabah Sarawak, sebelum lagi merdeka mereka dah gunakan Bible dalam bahasa Melayu, bahasa Melayu Indonesia. Tak ada masalah pun. Kenapa tiba-tiba sekarang boleh kita nak bagi tahu orang Sabah Sarawak jangan gunakan Bible dalam bahasa Melayu? Boleh ke? Boleh. Ya, ada sebab-sebab kan. Kenapa kita alasan kita tengok Indonesia? Ya, Indonesia dah boleh dah gunakan, tak ada masalah. Ya, apa masalah Indonesia gunakan? Ya, dia gunakan Alkitab, Bible dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Dan siapa yang buat Bible ini? Aku kita kena tahu. Bible ni bukan orang Kristian di Indonesia buat. Ya, Bible ni dibuat oleh penjajah Belanda pada waktu itu. Apa tujuan penjajah buat ataupun terjemahkan Bible dalam bahasa Indonesia? Tujuannya untuk apa? Bukan nak kuatkan akidah orang-orang Kristian, tapi nak gunakan itu sebagai satu daya kepada mereka yang beragama Islam. Itu, that's the truth. Ya, apabila Pope ditanya, ya, Pope Benedict ditanya, perlukah kita nak terjemahkan dan menggunakan kalimah Allah di England ataupun di Amerika? Dia kata tak perlu, sebab kita Kristian majoritinya di sini. Tapi dia kata apa? Bolehlah gunakan kalimah Allah di negeri-negeri atau negara-negara ya Kristiannya minoriti, dia kata. Ya, Kristiannya minoriti, maksud siapa majoriti? Kalau Kristian minoriti, Islam majoriti. Indonesia, Malaysia, kenapa nak sangat mereka nak gunakan? Kenapa? Dan apa isu kenapa kita kata tak boleh? Kenapa kita kata tak boleh? Sebab ya, saya pun ada seorang Kristian datang bergaduh dengan saya. Why not? Dia kata you cannot lah, brother. Kata apa? You say Father, God has got son. That's against what is in the Quran. Quran kata Tuhan tidak ada anak. Lam yalid wa lam yulad. Baca surah Ikhlas. Ya, tapi Kristian kata apa? Kristian dakwa Tuhan ada anak, nama anak dia siapa? Anak dia Yesus. Dan sebagai untuk kefahaman kita bila tanya tentang ya asas, ya apa dia asas kepercayaan di dalam agama Kristian. Ini rukun iman agama Kristian. Senang faham. Ya, dia ada 5. Ya, dia ada 5. Yang pertama apa dia? Yang pertama dalam agama Kristian mereka percaya pertama sekali kepada dosa warisan. Dosa warisan. Dosa warisan siapa? Kristian dalam Bible sebut apa tentang Nabi Adam.
Dia kata dosa yang dilakukan oleh Adam itu akhirnya Nabi Adam dibuang, dihukum, ya, didenda daripada surga, dihantar mai ke bumi. Jadi kita ni hari ini kita susah kerana apa? Kerana Nabi Adam. Ya, sebab dia buat satu salah, kita susah. Kalau dia tak buat salah, hari ini insya-Allah ceramah kita dalam surga. Jangan sorok dalam surga kan. Tak sebut ya, nak sebut ini dosa warisan. Dan dalam agama Kristian disebut apa? Setiap bayi yang lahir itu akan lahir dengan dosa warisan. Sebab itu Tuhan terpaksa hantar anak dia untuk apa? Nak membersihkan dosa warisan ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, agama Kristian dia percaya kepada apa? Mereka percaya bahawa percaya kepada anak kandung Tuhan. Ya, atau dia sedang menggunakan perkataan Allah. Jadi Kristian percaya ada anak kandung Allah. Ya, ada anak kandung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa anak kandung itu? Kristian percaya ya, itu adalah Jesus. Ya, dan Tuhan dia kata ada anak kandung. Kita kata lam yalid wa lam yulad, tapi Kristian kata Tuhan memang ada anak. Yang ketiga, yang mereka percaya kepada ketuhanan Jesus. Yang ini asas keimanan agama Kristian, mereka kena terima Jesus sebagai Tuhan. Ya, saya nak sebut tentang bangsa dan ayat-ayat itu dalam Bible dan kajian insya-Allah kepada kita. Mereka percaya dan tentang Jesus sebagai Tuhan. Kalau tengok sejarah, ya, sejarah disebut Bible dan Injil bukan benda sama, tuan-tuan. Injil dalam bahasa Inggeris namanya Gospel. Yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam bukan Bible tapi Gospel. Ya, itu yang namanya Injil. Injil adalah sebahagian kecil di dalam Bible. Bible yang ada hari ini dikarang oleh satu manusia namanya Saint Paul. 100 tahun selepas Nabi Isa sudah tak ada. 100 tahun kemudian, dan Saint Paul tak pernah sekali pun berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam. Macam mana dia dapat idea yang Nabi Isa ini adalah Tuhan? Satu peristiwa berlaku. Kita selalu tengok di rumah orang Kristian ni ada 12 orang bersama dengan Jesus duduk makan. Sebab ada Last Supper. Ya, kali terakhir Nabi Isa makan tu sebelum Last Supper bersama dengan Hawariyun. Kemudian esok harinya dikatakan Nabi Isa telah ditangkap dan disalib. Pada malam berikutannya Nabi Isa datang tempat di mana dia makan bersama dengan Hawariyun ini. Dan Nabi Isa datang, semua terkejut. Kenapa? Kan Nabi Isa dari salib. Macam mana boleh datang? Semua ingat yang datang itu adalah hantu. Semua ingat hantu. Dia tengok kaki ada kaki. Dan kemudian Nabi Isa kata jangan takut. I am Jesus, dia kata. This is I'm in my flesh and my blood, and I'm still alive, dia kata. Dan yang itu bukan saya dan orang macam saya, dia kata. Dan dia kata I am hungry dan saya nak makan. Orang fikir juga takkan hantu nak makan. Dan dia pun makan roti pada hari itu. Kecuali seorang daripada Hawariyun yang tak ada siapa dia, Saint Thomas. Thomas yang tak ada pada malam itu. Esokan hari semua orang bagi tahu pada Thomas, malam tadi Jesus datang. Thomas kata jangan meremehlah. Aku baru tengok dia ada lagi atas palang itu. Aku barulah aku nampak dia ada lagi palang. Kemudian waktu Thomas sedang bercakap-cakap dengan yang lain, tiba-tiba waktu itu Nabi Isa datang semula. Thomas terkejut. Dia kata tak mungkin lah, aku dah tengok ini mungkin hantu kot. Kemudian Nabi Isa pergi ambil tangan dia dan letak atas tangan Jesus. Kemudian apa kata Thomas? Thomas kata oh my God, dia kata. Oh my God. Daripada situ ya, Paul ambil apa? Thomas kata Jesus is my God. Tengok macam mana ini punca-punca. Ini teologi lah kan. Punca bagaimana Nabi Isa dijadikan sebagai Tuhan. Sebab saya ada sahabat-sahabat termasuk kawan-kawan yang beragama Islam. Masya Allah, mereka bagus Islam mereka dan mereka semua pakar dalam agama Kristian. Ya, dan mereka boleh berani pergi ke gereja dan boleh berdebat dengan padri. Kawan Melayu ya, berdebat dengan padri di gereja. Dia boleh ambil Bible, dia kata, Father, tell me, bagi tahu saya, where in this Bible, mana dalam Bible ini Jesus said He is God and I become a Christian now, dia kata. Cuba bagi tahu di mana Jesus kata dia adalah Tuhan. Sekarang saya jadi orang Kristian. Saya tak berani tuan-tuan, saya lampai Bible.
kawan-kawan kita ni, kita pun ada ramai juga sahabat-sahabat yang bekas padri. InsyaAllah satu hari nanti kita bawa mereka ke sini kan. Ya, bekas padri sama sahabat saya Tuan Haji Ayub Abdul Rahman. Ya, dia ni bekas padri yang mempunyai taraf pengampun dosa antar bangsa. Contoh kalau padri di section 7 ini, dia hanya boleh ampunkan dosa orang section 7 saja. Yang syalam hanya syalam saja, tapi orang DJ tak boleh. Tapi Tuan Haji Ayub sebagai pengibat kardinal law, ya, dimintikan dulu dan dia antara 47 negara yang datang, dia yang paling cemerlang. Dan pernah menjadi padri 12 tuan negara di Eropah. Akhirnya dia balik ke Mali dan dia masuk Islam. Dan dia kata, akulah paling banyak minum holy water, dia kata. Aku buat holy water dan aku pun boleh mengucap. Apa masalah dengan orang Melayu minum holy water tak boleh mengucap, dia kata. Kalau kadang-kadang kata minum holy water ni kan. Dan saya sebut, kenapa saya sebut perlu ada pengetahuan ni. Ya, kalau tak ada pengetahuan, sebab apa saya pernah jumpa seorang gadis Melayu masuk agama Islam. Kenapa? Dia mula-mula ada orang menghidupkan dia, oh, I want to know about Islam. Oh, dia pun seronok, wah, ini kalau masuk Islam aku dah masuk syurga ni. Dia pun bagilah buku lah macam-macam. Lama kata tak seronok lah kat sini. Kita tengok orang ni semua tengok macam kami pergi tempat KFC ke McDonald's, pergi. Ya, saya pun ramai orang kan. Ini pun tak seronok lah pergilah tempat mana tak ada orang kacau ke apa, pergi. Lama-lama dia masukkan jarum ke mana? Bukan jarum tu ya. Dia masuk apa? Ideologi. Dia tanya, saya memang seronok dengan tentang Islam, tapi saya nak tanya soalan, siapa yang hebat? Nabi Isa ke Nabi Muhammad? Anak kita kata apa? Nabi Muhammad lah. Kalau hebat, yang hidup hebat ni, yang mati hebat. Yang hidup tak? Kan Nabi Isa itu masih hidup lagi. Memang betul. Nabi Muhammad dah wafat. Siapa hebat? Yang Nabi yang terakhir atau yang sebelum itu? Nabi terakhir lah yang hebat. Siapa Nabi Muhammad dah? Nabi Muhammad kan dah wafat. Nabi Isa kan akan datang balik. Dia dah sepatutnya jadi Nabi yang terakhir. Itu juga kan. Siapa yang hebat? Nabi Muhammad ke Nabi Isa? Itu kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah tak hidupkan orang mati, celaka orang buta? Kalau baca sirah ada. Tapi dia tak baca kan. Nabi Isa pernah hidupkan orang mati, pernah mencelakakan orang yang buta, pernah sembuhkan orang yang sakit. Kan Nabi Isa itu hebat. Betul juga. Siapa hebat? Yang ada bapa, kelahiran yang ada bapa atau kelahiran tanpa bapa? Ya, kita kata yang ialah Nabi Isa, ibu ada, ayahnya tak ada. Ya, Nabi Muhammad ibu ada, ayahnya pun ada. Siapa hebat? Kita pun tahu Nabi Isa itu adalah miraculous birth, satu mukjizat. Ya, kelahiran secara mukjizat. Dan kita pun tahu. Tengok cara dia cong. Saya bawa-bawa dia dengan orang Kristian yang dulu datang gaduh dengan saya kata, brother, kalau Nabi Isa itu tak kata hebat. Kenapa? Dia ada ibu, kalau tak ada, dia ada ibu, tak ada ayah. Ada satu lagi Nabi lagi hebat. Siapa dia? Nabi ada. Bapa tak ada, mak pun tak ada. Lepas tu ni, you cannot call Jesus as son of God. You kena panggil Nabi Adam sebagai son of God. Dia marah. Marah. Dia tak ada terima. Dia kata, memang layak nak sebut son of God Nabi Adam. Tapi dia dah sebut dah. Siapa? Dia lah lagi layak. Mak bapak dua-dua tak ada. Dia ni memang kawan Tuhan yang buat. Son of God lah tu. Dia tak boleh terima. Ya, kalau kita ada knowledge macam ini, sikit dalam knowledge kan. Jadi anak kita pun dari iman. Iman. Ya, antibody iman, orang cakap dia boleh dengar, dia boleh okey, dengar hujah. Ya, sebab tu kadang-kadang kita pernah dengar pada masa dahulu, ya, bila ada kematian seorang muslimah dan hudung labur, bahawa hospital memang ada salib ke dalam. Ini cara mereka menyampaikan sampai begitu halus. Yang saya tak cakap tentang ada sesat tuan-tuan ni antara agama. Ya, masalah antara agama. Puncanya pasal apa? Dia cakap saja agama Kristian, baik, jangan cakap nanti murtad kamu. Cakap pasal agama lain, murtad kamu. Ini masalah bila apa? Dia tak ada. Yang Allah semua dalam Quran. Kita perlu ada at least sebuah yang persamaan kitab-kitab ini. Puan-puan kita boleh sebut dalam. Memang betul apa yang kamu sebut. Itu yang akhir Allah sebut dalam Quran. La ilaha illallah. Mustafa. Macam tu. Ya, ini puncanya apa? Tidak ada ilmu. Tidak ada. Sebab itulah saya bila ajak bab dakwah antara tiga perkara yang teratas yang kita selalu sebutkan. Pertama, of course, pendakwah mestilah sifatnya ikhlas. Yang kedua, mesti meningkatkan ilmu. Yang ketiga, mesti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita sekarang cakap boleh yang bagi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ada lagi insya-Allah kalau di lain acara kita akan bincang. Saya nak buka kepada tuan-tuan ada soalan insya-Allah.
question? Yes. Pope Benedict masuk Islam ya. Okey, saya pun terbaca tapi belum ada sesuatu yang sahih kata-kata dia sendiri mengakui Islam tak ada. Ya, ada gambar video dia sembahyang apa, pergi masjid dia sembahyang. Ya, dia bersama orang Islam dia kata awal murid dia. Dia bukan kita ajar dia sembahyang, dia nak sembahyang bersama cara kita sembahyang. Siapa dia sembah? Wallahu a'lam. Ya, dan itu bukan satu nak bukan sebagai hujah dia masuk agama Islam. Mereka simpan Quran. Ya, bukan kata mereka simpan Quran maksud mereka beriman kepada Quran. Dan Quran yang simpan bukan Quran yang macam kita. Mereka ada Quran yang macam kita ada dan mereka ada translation Quran. Yang macam sahabat saya Tuan Haji Ayub yang bekas Padri itu, dia belajar Quran, dia pergi ke Mill Skill School. So, semasa dia jadi Padri, di masa itu dia di Jerman, dia tiap-tiap malam dia kata dia bermunajat. Dia bangkit pada orang Kristian tak ada solat tahajud, dia bangkit tengah malam, dia pergi ke gereja, dia memunajat minta pada Tuhan, bagilah petunjuk kepada orang-orang Islam di Malaysia ini. Tuan-tuan semua dia kata tak ada petunjuk lagi. Apa? Tuan-tuan kalau ikut Bible, kalau mati masuk neraka. Itu Bible lah kan. Kalau tak pernah nampak Nabi, bisa. Dan dia kata apa? Orang Melayu, orang yang baik, tak layak untuk masuk ke neraka. Tiap-tiap malam dia munajat, satu hari dia terdengar suara macam mana kau nak pergi dakwah pada orang Melayu ini, sedangkan apa tak faham apa agama mereka. Sebab orang-orang dalam Kristian tidak dibenarkan belajar agama lain. Lagi-lagi orang yang dalam Padri dan sebagainya. Tapi dia minta dan kritikan pada waktu itu luluskan. Kenapa? Pasal memang dia ada hujah. Macam mana nak dakwah pada orang lain dalam Islam boleh tak faham. Jadi dia kata dia pernah belajar daripada apa? Dia belajar di Mill Skill School di London. Dia pergi London. Dan sekolah itu sekolah orang Yahudi, mesti orang Yahudi punya. Yang mengajar dia Islam siapa? Orang Yahudi. Dia kata Islam semua mengaruh. Nak belajar ada pengangguan. Dia kata apa? Puasa pun semua menipu. Dia siang kata puasa, sepanjang malam dia orang makan. Dia kata aku di Malaysia tak pernah tengok orang Melayu macam tu makan. Dia makan sekadar buka puasa ada. Tak ada pun banyak. Pun dia rasa macam something, dia curiga. Cara dia ajar dia kata curiga, mungkin dia ajar tak betul. Kemudian alhamdulillah Allah takdirkan dia berjumpa dengan beberapa orang ulama daripada Algeria. Ya, yang memberi hadiahkan dia bertanya banyak soal, dia hadiahkan satu Al-Quran, naskah Quran terjemahan oleh TikTok. Muhammad TikTok. Kemudian itulah yang dibaca. Pertama kali dibaca dengan penuh kegairahan. Kenapa? Nak cari ajaran sesat dalam Quran. Baca tak jumpa. Kali kedua baca tak jumpa. Kali ketiga baca dia kata apa? Confirm aku yang sesat dia. Yes. Dia belajar pasal dia baca. Kalau takdir dia langsung dah baca Quran, apa nak jadi? Memang dia katakan saya jumpa ramai orang yang masuk Islam. Kenapa? Sebab dia secara tak sengaja terbuka website, tiba-tiba keluar tentang petikan ayat-ayat Quran. Dia pun baca lah terjemahan. Aku sudah alam tak faham, dia baca terjemahan kepada bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Terdetik ke hati. Ya, kalau kamu mengambil Tuhan selain daripada aku, percaya kamu akan dikamukan dalam neraka. Oh, ya betul kok. Baca lagi, baca lagi. Dia tak benar. Ya, datang perasaan, yalah, serba salah, takut, iman, nak tahu lagi. Akhirnya Allah bagi hidayah masuk Islam. Ramai yang macam bila mereka belajar, ya, janji Allah bagi buat buka ruang sikit aja, ya, mereka tahu saja apa dalam Quran, masya-Allah. Tapi Quran dalam bahasa Arab tuan-tuan. Kita baca Quran dalam bahasa Arab. Kadang bila ceramah pun kita tengok ada orang yang datang, kita bertanya kita langsung tak perlu nak terjemahkan apa yang kita baca. Itu masuk doa kita. Saya tadi orang telefon minta tolong sangat datang ke dekat Damansara. Itu apa? Nak baca doa. Sebenarnya MH370. Itu ramai orang Islam datang. Itu saya sudah komit dengan saya berada nak baca dalam bahasa Inggeris itu masalah dia. Bahasa Melayu kita panggil telefon. Kalau nak baca dalam bahasa orang putih, kalau ada dalam masa tu orang Melayu dia dah ustaz dia baca. Hak lain baca tu ada terima. Dia punya otak mentaliti kita dah macam tu lah. Ya, seolah-olah macam ustaz aja baca Tuhan terima. Kalau ustaz baca Tuhan tak terima. Apa mentaliti kita macam tu? Kita kata siapa-siapa boleh baca bercakap bahasa Inggeris, bolehlah just translate saja. Orang baca dalam bahasa Melayu, you translate dalam bahasa Inggeris, settle problem. Dia betul tolonglah letak. Serba salah tadi. Ya, kalau baca doa dapat duit tu, bukan beli.
pun fikir juga kan, dia pergi pasal duit ke, pasal doa ke, susah, bukan rasuah kita mampu. Balik kepada hal ini yang tadi saya sebut tiga. Pertama, ikhlas kerana Allah. Kedua, kita berusaha meningkatkan ilmu. Bab dakwah perlu ada ilmu perbandingan agama dan kita. Yang ketiga, usaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa ada soalan lain? Ya, okey. Masyarakat kita agama itu yang dikarang oleh Nabi Ibrahim. Okey, pengikut. Okey. Memang ada, saya pernah dengar ya, zaman di agama itu pernah dengar orang sebut Nabi yang kata Brahma ini sebenarnya Ibrahim, isterinya Siti Sarah itu adalah Saraswati. Ya, dalam ada orang pernah sebut macam tu, dan saya tak pernah jumpa apa evidence, apa bukti. Ya, kecuali satu bukti saya jumpa, yang itu satu compilation, satu da'iyah yang disampaikan oleh seorang rabai Yahudi kepada orang-orang Hindu. Ini Yahudi dakwah kepada orang Hindu, dia bagi tahu ya sebenarnya Ibrahim ini, Brahma ini adalah sebenarnya Ibrahim. Dan dia berkata Saraswati ini sampai Sarah, dan dia pun baca beberapa ayat daripada Taurat. Ya, kemudian dia kaitkan dengan agama Hindu, dia ajak semua agama Hindu ikut agama Yahudi. Itu ada, tapi tak ada lah macam dalam Islam ni langsung tak ada evidence. Tapi ada beberapa Tuhan dalam agama Hindu ya, yang ajarannya datang daripada Taurat. Contoh Nabi Musa AS, ada Tuhan Hindu namanya Tuhan Krishna. Dan kali ini saya bawa slide itu lah Tuhannya. Tuhan Krishna ni macam mana dia punya bentuk rupa dia? Badan dia ini biru perempuan. Dan tuan-tuan pergilah cari mana-mana hadis ni. Saya pernah terjumpa hadis mengatakan kulit tubuh Nabi Musa AS biru perempuan. Krishna ni siapa? Dia lahir di sebuah perkampungan. Kemudian raja pula dapat maklumat dari bertukang ternasib beritahu akan lahir seorang budak lelaki yang akan membesar dan akhirnya akan membunuh kamu di kampung kamu. Jadi raja pun kata apa? Ini kisah daripada Mahabharata. Dan raja kata apa? Pergi bunuh semua budak lelaki-lelaki. Kemudian Mak Krishna kelang kabut, dia ambil Krishna kubur dalam bakut, dia hanyutkan dalam sungai. Kemudian sampai pula depan istana raja. Permaisuri pula jumpa keadaannya, jumpa nama budak Chopeloti, dia ambil besarkan dalam istana. Akhirnya budak itu besar, jadi anak angkat kepada dalam istana dan dia membunuh raja. Siapa? Krishna. Kisah macam kisah Nabi Musa AS. Apa kena mengenal kisah Nabi Musa AS dengan Krishna? Ya, kita kena tahu bila berlaku pertempuran ya, perang di antara Nabi Musa AS dengan pengikut-pengikut Samiri yang menyembah lembu. Tahu kan Al-Quran Allah ceritakan. Kemudian Samiri dibunuh, pengikut-pengikut dia lari pergi ke mana, tak pernah kita ambil soal, tak pernah kisah. Allah sebut apalah kata Bagaru, kenapa tak nak fikir kamu ni? Kita memang nak ikut, tak nak pergi cari pun. Ya, kajian saya menunjukkan apa yang telah masuk ke India sebagai orang yang sebut sebagai Aryan ini siapa? Suku Saka daripada Bani Israel. Ya, suku Saka. Ya, bukan yang daripada yang mengikut Samiri, tapi 100-200 tahun kemudian mereka lah yang beratus tahun kemudian mereka lah, suku Saka itulah yang telah berhijrah dari India. Akhirnya orang-orang Aryan bertemu dengan orang Dravidian India, itu yang menghasilkan apa yang disebut sebagai agama Hindu pada hari ini. Ya, sebab itu ada ajaran-ajaran daripada Bani Israel di dalam agama Hindu. Bani Israel ada, ya ada ya. Dan nak kata, tapi dia tak samakan Tuhan ini tak ada. Ya. Mungkin yang bawa cerita tentang Musa ini adalah suku Saka ini yang mungkin pernah mereka dengar ketua moyang dia dulu, kisah pasal Musa. Mereka pergi cerita dekat orang India, akhirnya watak Musa ini tukar kepada watak yang lokal, watak tempatan jadikan Krishna. Itu saja. Ya, kalau kita kaji kita tahulah. Ya, jadi agama Hindu ada percampuran dalaman dan juga unsur luaran dalam agama ini. Ya, saya tak nak pergi pada detail lah, pergi kepada Hindu pun pergi kepada kita lagi ada soalan lain insyaAllah. Ajaib. Dia ya sudah pernah yang haji kepada Padri. Ya, dia keturunan India Kristian, asal daripada Bukit Pantajam. Dia sekolah jadi warga tetap di Sarawak.
dia telah dihantar pergi ke Sarawak atau faktor-faktor keselamatan. Waktu pulang dia ke tahun 72 masuk Islam ya. Hantar ke Sarawak. Dia nama dia Haji Ayub Abdul Rahman bin Abdullah. Yang bawa dia pergi ke Sarawak tu mantan Ketua Menteri Sarawak Tun Rahman Yaakob. Lepas tu letak Ayub Abdul Rahman bin Abdullah. Yang dia anak angkat Ketua Menteri. Wallahualam. Saya itu adalah perkataan soalannya insya-Allah. InsyaAllah itu saja untuk malam ni. Panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa tahun depan lagi. Saya Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.